Saja utama 6 Zulhijjah 27 Julai, sangkar mudah alih norma baharu Aidil Adha. Rentas negeri dibenarkan 1.9 juta kenderaan balik kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Perjalanan Jemaah Haji 1441 Hijriah akan bermula Rabu ini. Ia kali pertama menyaksikan jumlah jemaah dihadkan secara drastik berbanding 2.5 juta jemaah dari seluruh dunia pada tahun sebelumnya. Tahun ini juga wakil media antarabangsa tidak dibenarkan membuat liputan. Bagi jemaah tempatan, ia akan membabitkan petugas kesihatan dan anggota keselamatan yang sembuh daripada COVID-19. Pihak berkuasa juga mengetatkan akses ke Tanah Suci dan protokol kesihatan untuk mengekang penularan virus berkenaan. Jemaah perlu menjalani ujian saringan sebelum tiba dan menjalani kuarantin sebaik menunaikan ibadah berkenaan. Mereka akan diberi kit khas mengandungi batu yang sudah dinyah kuman untuk ibadah melontar batu, pelitup muka, cecair pembasmi kuman, tika solat dan kain ihram. Jemaah juga perlu menjalani pemeriksaan suhu dan dinasihatkan untuk mematuhi penjarakan sosial. Selain itu, pihak berkuasa sudah membuka fasiliti kesihatan termasuk klinik bergerak dan menyediakan ambulans. Setakat ini, Arab Saudi sudah merekodkan lebih daripada 260,000 kes jangkitan. Di peringkat global, kes COVID-19 sudah melepasi 16 juta pada Sabtu. Dan tentunya aspek kebersihan menjadi keutamaan Arab Saudi bagi musim haji tahun ini. 3,500 pekerja pembersihan diambil untuk sanitasi, nyahkuman dan mewangikan masjid suci bagi menyambut tetamu Allah. Dilaporkan 54,000 liter larutan sanitasi dan 95 alat pembersih digunakan. Kerja-kerja pembersihan Masjidil Haram, perkarangan serta fasilitinya dilakukan 10 kali sehari, manakala kerja-kerja sanitasi dijalankan sepanjang masa bagi mengekang penyebaran COVID-19. Walaupun jemaah haji tahun ini kurang berbanding tahun sebelumnya, namun kesihatan jemaah menjadi keutamaan Arab Saudi. Manakala itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri memaklumkan beliau akan mengadakan satu sidang video atau panggilan video kepada rakyat Malaysia yang terpilih untuk menjadi jemaah haji bagi musim 1441 Hijrah. Dan saya akan buat satu video conference dengan jemaah haji yang terpilih ini untuk mengucapkan kepada mereka selamat berangkat walaupun mereka berada di negara Saudi sekarang ni. InsyaAllah kita akan berhubungan dan kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan Saudi kerana memberi kepercayaan kepada sejuzuk atau sebahagian warga negara Malaysia untuk menunaikan ibadat haji. Secara detailnya kami akan maklumkan selepas daripada ini. Semalam berita Al-Hijrah menyiarkan tentang seorang rakyat Malaysia, Fauzia Muhammad, yang bekerja di Arab Saudi terpilih untuk menunaikan ibadah tersebut tahun ini. Berita Al-Hijrah juga berkesempatan mengadakan sesi live Skype bersama seorang lagi jemaah Malaysia, Muhammad Uwais Muhammad Rosli. Dalam pada itu, bagi menjawab persoalan jaminan status jemaah yang terkandas tahun ini untuk menunaikan haji tahun hadapan, beliau berkata pihaknya akan berkolaborasi bersama Kementerian Luar Negeri untuk bersama-sama berjumpa pihak kerajaan Saudi bagi berunding mendapatkan kuota dan kelulusan khas untuk rakyat Malaysia bagi membolehkan jemaah yang terpilih tahun ini dapat menunaikan haji bagi musim 1442 Hijrah. Dalam sidang media sama, Datuk Dr. Zulkifli berkata risalah SOP penyembelihan korban yang terbaharu akan diedarkan kepada orang awam dalam masa terdekat. SOP baharu itu meliputi beberapa aspek yang diperketatkan bagi memastikan ibadah tersebut dapat dijalankan dengan baik selaras dengan kehendak kerajaan. SOP itu membolehkan dengan kita mengikut
keadaan-keadaan yang telah ditetapkan. Antaranya supaya penjarakan sosial itu berlaku. Yang kedua, atas ekor lembu tu 20 orang. Dan yang ketiga, kalau ada kemudahan dengan yang lain, maksud saya menggunakan teknologi yang tinggi, yang baik. Begitu juga kita harap dalam masa yang terdekat ini, mungkin esok atau lusa, kita akan keluarkan saklar serta pamphlet berkenaan dengan SOP ibadat korban ini secepat mungkin sebelum berlangsungnya Hari Raya Korban, insya-Allah. Pihaknya telah membuat penelitian bersama Menteri Keselamatan untuk membolehkan ibadah itu tetap dijalankan di beberapa masjid wilayah Persekutuan dengan menyediakan sangkar yang bernilai RM15,000 dan hanya mengambil masa sekitar 15 minit bagi satu sesi penyembelihan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Sijil Wakaf Bangunan sambutan ulang tahun Yayasan Wakaf Malaysia ke-12 siang tadi. Buat kali pertama, 10 sangkar penyembelihan muda alih inovasi terkini bakal digunakan masjid-masjid terpilih di wilayah Persekutuan dalam melaksanakan ibadah korban norma baharu menjelang Aidiladha. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim berkata, proses penyembelihan itu bukan sahaja dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, malah lebih berhemah, efisien, bersih serta patuh syariah. Penggunaan sangkar inovasi dapat meminimumkan tenaga kerja selain membolehkan para petugas mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan seperti penjarakan sosial dalam mencegah penularan jangkitan COVID-19. Apabila timbulnya COVID-19 ini, sebenarnya di situ ada keperluan bagaimana mencari kaedah yang terbaik untuk dalam masa yang sama kita mematuhi SOP yang ditetapkan seperti mana yang disebut tadi melalui penggunaan sangkar ini cuma perlukan 3 orang saja untuk mengendalikan proses penyembelihan ini. Tambah Ahmad Amzad, inisiatif itu juga selari dengan tuntutan syiar Islam dalam menitik beratkan aspek kebersihan, belas kasihan sesama makhluk di samping menjaga kebajikan pegawai-pegawai masjid yang bertugas. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Ajib Ismail berkata, penggunaan sangkar inovasi tersebut merupakan langkah tepat dan bersesuaian dengan ibadah korban norma baharu tahun ini. Dan pada kami ianya bertepatan dengan situasi pandemik COVID-19 bagi mengurangkan jumlah yang terlibat. Yang kedua, bagi mempercepatkan sesuatu proses sembelihan. Dan yang ketiganya ialah untuk merealisasikan bahawa pengurusan masjid dan surau Jumaat perlu melangkah setapak ke depan agar tidak dilihat pengurusan yang ke belakang. Projek Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Yayasan Inovasi, setakat ini 10 sangkar penyembelihan mudah alih telah diserahkan kepada masjid-masjid terpilih di wilayah Persekutuan dengan kos berjumlah RM150,000. Tiada sekatan perjalanan merentas negeri atau daerah untuk menyambut Hari Raya Aidiladha Jumaat ini. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata orang ramai diwajibkan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengawal penularan COVID-19. Tidak ada sekatan perjalanan. Ya, lepas tu saya kata balik kampung, masih boleh balik kampung. Cuma seperti saya kata tadi, patuhi SOP lah. Walaupun kajian benar akan balik kampung, tapi kita kena jaga, kita jaga kita. Kita kena pastikan diri kita terjaga dengan kita mematuhi setiap SOP yang dikenakan. Bagaimanapun menurut beliau, setelah mengambil kira risiko penularan semula jangkitan COVID-19, kerajaan memutuskan untuk menyemak semula SOP ibadah korban dengan mengehadkan bilangan haiwan sembelihan tidak lebih 10 ekor bagi masjid dan surau termasuk di lokasi ibadah korban yang dibenarkan pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan PBT. Had itu juga tertakluk kepada keluasan lokasi mengadakan ibadah korban. Manakala jamuan dan kenduri pula tidak dibenarkan kecuali makanan yang telah dibungkus. Jumlah tetamu yang dibenarkan untuk ziarah Aidiladha di rumah pula tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa.
1.9 juta kenderaan dijangka berada di lebuh raya menjelang Aidiladha. Menurut Ketua Penolong Pengarah Pembangunan dan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Syed Muhammad Faisal Syed Ahmad, peringkatan itu berikutan tiada lagi halangan rentas negeri. Pada ketika ini, trafik di lebuh raya Utara Selatan, kita mendapati bahawa trafik pada kadar yang normal adalah pada sekitar 1 juta kenderaan dan kita menjangkakan bahawa kenderaan akan meningkat kepada 1.7 juta kenderaan. Jadi manakala di lebuh raya KL Karak pula, kita menjangkakan bahawa trafik pada hari normal sebanyak 120,000 dia akan meningkat kepada 180,000 kenderaan. Itu yang kita jangkakan. Jelas beliau Pusat Hentian Rehat atau RNR akan dibuka dan beroperasi seperti biasa. Namun pematuhan operasi standard SOP amat penting dengan hanya membenarkan kenderaan masuk dan berhenti di RNR mengikut kapasiti keluasan kawasan tersebut. Pembelian makanan secara berbungkus amat digalakkan bagi mengurangkan kesesakan di hentian RNR. Syed Muhammad Faisal ditemui selepas mensyuarat penyelarasan hebahan maklumat trafik pada media di Kajang petang Isnin. Setelah 3 hari berturut-turut mencatatkan pertambahan 2 angka, kes baru positif COVID-19 kembali kepada 1 angka iaitu 7 kes hari ini. 4 daripadanya adalah kes import manakala bakinya kes tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 4 kes import itu adalah dari Indonesia, Australia, Rusia dan Pakistan. Ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,904 kes dengan 179 kes aktif. Meskipun kes positif menunjukkan penurunan hari ini, namun Datuk Dr. Nur Hisham mengingatkan orang ramai risiko gelombang ketiga masih ada jika rakyat tidak mematuhi SOP. Kluster-kluster yang baru ni ibaratkan sebagai bara yang sedang nak membakar. Kita ni kalau tak patut ber-SOP sebagai bahan api. Jadi kalau bara berjumpa dengan bahan api akan merebak satu pembakaran yang besar. Jadi kes akan meningkat secara mendadak. Manakala itu, menurut beliau, Sarawak mencatatkan jumlah tertinggi pertambahan kes baharu COVID-19 iaitu 48 kes di antara 19 hingga 25 Julai lalu. Ia diikuti Johor dengan 29 kes dan Selangor 24 kes. Kotor dan tak patuh SOP, 100 premis ditutup. Bertemu kembali. Hukuman bagi pemandu mabuk yang menyebabkan kematian dinaikkan kepada penjara antara 10 hingga 15 tahun, denda RM50,000 hingga RM100,000 dan hilang kelayakan lesen memandu selama tidak kurang 10 tahun. Perkara itu terkandung dalam pindaan Akta Pengangkutan 1987 yang dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU tersebut dibuat Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang turut memaklumkan bacaan kedua akan dibuat pada persidangan Dewan kali ini. Kita memberi perhatian secara khusus kepada beberapa perkara pertama iaitu pemanduan secara melulu atau berbahaya. Itu pertama. Kedua ialah memandu di bawah pengaruh dadah dan juga alkohol. 3 perkara merupakan perkara pokok yang kita ambil kira dalam pindaan kali ini, khususnya kepada Seksyen 41 dan sehinggalah 45. Menurut RUU tersebut, pemandu mabuk yang menyebabkan kecederaan pula berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum RM50,000 serta hilang kelayakan lesen lebih 7 tahun jika sabit kesalahan. Pindaan akta tersebut juga melibatkan had alkohol lebih ketat iaitu 22 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau 67 mg alkohol dalam 100 ml air kencing. Ia selaras dengan panduan yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Jemaah Menteri pada 24 Jun lalu bersetuju meminda Seksyen 41 hingga 45 secara khusus untuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah dan memandu secara melulu. Antara pindaan utama adalah ke atas hukuman sedia ada iaitu kadar denda, tempoh penjara dan tempoh penggantungan lesen memandu. Hampir 100 premis makanan di Terengganu diarah tutup kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan beroperasi dalam keadaan kotor. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata kesemua kesalahan itu dikesan bermula Jun lalu selepas Perintah PKPP dikuatkuasakan. Daripada angka tersebut, Kemaman merekodkan jumlah penutupan premis tertinggi iaitu 47 kes diikuti Kuala Terengganu, Setiu dan Besut 8 premis. Tempoh ditutup tu adalah lebih kurang ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Bergantung kepada keterukan premis tersebut. Kalau kita tengok premis tu teruk, contohnya bukan sekadar tidak ada SOP ataupun tak patuh pada SOP, ada premis yang memang sangat kotor di belakang, especially tempat-tempat penyediaan makanan. Yang tu memang kita tutup 7 hari supaya untuk mereka membersihkan kawasan penyediaan makanan dan juga untuk mereka selenggara balik dari segi kepatuhan kepada SOP yang telah kita tetapkan. Beliau ditemui selepas memantau ops patuh khas PKPP di sekitar Kuala Terengganu pada Isnin. 3,317 premis makanan telah diperiksa bermula 10 Jun lepas dan sepanjang tempoh itu 107 notis dikeluarkan melibatkan kompaun sebanyak RM107,000. Pihaknya akan meneruskan operasi ini bagi memastikan kesemua premis dapat mematuhi SOP yang telah digariskan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Seorang pemilik syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas 15 pertuduhan penggubahan wang haram sejak 2016 hingga tahun lalu. Mengikut 14 pertuduhan, Chan Wai Sun, 63 tahun, didakwa menggunakan akaun semasa dan akaun simpanan peribadi serta akaun syarikat sebagai peralatan kesalahan berkaitan pelakuan aktiviti haram. Wang emas tersebut turut didakwa menggunakan akaun simpanan tetap miliknya bagi menerima wang sejumlah RM100,000 daripada akaun semasa untuk tujuan yang sama. Dia didakwa melakukan kesemua kesalahan itu antara 4 Januari 2016 hingga 27 Mei 2019. Bagi kesalahan tersebut, tertuduh didakwa mengikut subsection 4-1-B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jika sabit kesalahan, penjara 15 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah hasil aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 28 Ogos depan. Di Ibu Negara, seorang pengarah syarikat pengiklanan mengaku tidak bersalah di 2 mahkamah session berasingan atas 12 pertuduhan mengemukakan dokumen dan invoice palsu membebitkan RM10 juta bagi mendapatkan tender Tourism Malaysia. Tertuduh Ibrahim Omar, 48 tahun, didakwa atas 7 pertuduhan menggunakan suatu dokumen palsu sebagai tulen antaranya penyata bank CIMB dan borang A kumpulan wang simpanan pekerja. Di mahkamah berlainan, tertuduh didakwa atas 3 kesalahan sama melibatkan beberapa surat palsu yang dihantar melalui email milik tertuduh bagi mendapatkan tender yang sama. Tertuduh juga didakwa memberikan 2 invoice butiran palsu kepada seorang individu yang bertugas di Pembangunan Leasing Corporation Credit and Factoring Sendirian Berhad atau PLCCM. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Tertuduh dibenar ikat jamin RM250,000 bagi kesemua pertuduhan. Kes akan disebut semula 1 September depan. 26 pendatang asing tanpa izin parti Rohingya yang dikhawatiri lemas di perairan Langkawi Sabtu lalu ditemui selamat di Pulau Rebak, Langkawi Ahad malam.
Menurut Pengarah Maritim Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah, kesemua warga asing terbabit ditemui terdampar oleh pasukan penyelamat dalam keadaan keletihan dan lapar selepas mereka dipercayai berenang ke pulau berkenaan. Ekoran penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pasukan keselamatan dan semua mangsa dibawa ke Langkawi. Dalam laporan TV Al-Hijrah semalam, seramai 25 parti Rohingya dikuatiri lemas selepas mereka dipaksa tekong bot untuk terjun ke laut di perairan barat Pulau Langkawi Sabtu malam. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, 25 parti terbabit dilaporkan menaiki bot sebelum terjun ke laut dan cuba berenang ke pantai, namun hanya seorang daripadanya terselamat. 394,000 peminjam ditawarkan pensuturan dan penjadualan semula pinjaman perbankan menerusi bantuan bersasar. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata daripada jumlah itu 75,000 peminjam terdiri daripada pengusaha industri kecil dan sederhana IKS yang terjejas akibat COVID-19. Dengan pembukaan semula ekonomi, ada individu dan perniagaan yang kini mampu memulakan semula bayaran pinjaman mereka. Namun akan ada mereka yang masih tidak mampu kerana kehilangan pekerjaan atau disebabkan sektor ekonomi mereka yang terjejas. Bagi golongan ini, bantuan yang bersasar akan dipertimbangkan oleh institusi perbankan. Izinkan saya berkongsi bahawa bank-bank ini secara proaktif sedang giat menghubungi para peminjam. Tambahnya, antara bantuan bersasar yang ditawarkan termasuk pemanjangan tempoh pinjaman, pengubahan terma pinjaman pada kadar faedah lebih rendah dan pelepasan lain yang bersesuaian. Sementara itu, bagi pemegang kad kredit, bank menawarkan penukaran baki tertunggak kad kredit kepada pinjaman berjangka untuk tempoh sehingga 3 tahun dengan kadar faedah yang lebih rendah. Sehingga kini, lebih 7.7 juta rakyat atau 93% daripada peminjam individu sedang memanfaatkan moratorium pinjaman yang dijadualkan berakhir September depan. Beliau berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mengenai sama ada moratorium kewangan akan dilanjutkan serta bentuk bantuan yang ditawarkan sekiranya langkah itu tidak dilanjutkan. Dewan Rakyat juga diberitahu pelanjutan bantuan Geran Khas Prihatin GKP sedang dikaji bagi membantu lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro. Datuk Seri Tengku Zafrul berkata peruntukan kerajaan bagi pelaksanaan GKP tersebut masih boleh diteruskan. Geran Khas Prihatin peruntukannya ialah berjumlah 2.1 bilion ringgit. Setakat ini sebanyak 545,000 mikro PKS telah dapat manfaat ini, di mana sebenarnya peruntukan ini untuk 700,000 mikro PKS. Oleh itu memang kita boleh kaji semula. Beliau menjawab soalan tambahan oleh Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berhubung pelanjutan GKP memandangkan ramai golongan sasar masih belum menerima bantuan tersebut. GKP adalah bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada pengusaha PKS Mikro yang berkelayakan bagi meringankan beban kewangan perniagaan mereka. 20 dijangkiti COVID-19 selepas balik majlis kahwin. Bertemu kembali, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menjalin kerjasama strategik bagi meningkatkan aktiviti ekonomi ummah melalui usahawan dan koperasi. Selain memberi tumpuan terhadap perluasan koperasi Qariah Masjid, MEDEK juga mencadangkan 4 jalinan kerjasama yang boleh diterokai merangkumi beberapa aspek, antaranya memperluaskan penubuhan koperasi masjid ke seluruh negara dalam meningkatkan kualiti kehidupan Qariah Masjid, menambah nilai komersial ke atas produk usahawan dan koperasi melalui pensijilan halal. Usaha ini diambil susulan kepada titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah semasa Menteri MEDEK menghadap baginda pada 9 Julai 2020. Baginda menitahkan agar koperasi masjid dan surau ditambah lagi agar ekonomi dan kesejahteraan ummah dapat dipertingkatkan.
Sehingga Disember 2019, terdapat 446 buah koperasi Kariah Masjid yang didaftarkan dengan keahlian 30,512 orang anggota koperasi. Medek juga mencadangkan beberapa kerjasama untuk pertimbangan untuk pemantapan koperasi Kariah Masjid, antaranya perubahan koperasi Kariah Masjid baru dan pemulihan koperasi tidak aktif dan dorman, kerjasama khidmat nasihat dan bimbingan pensijilan halal kepada agensi-agensi medek dan usaha sama bagi memajukan tanah wakaf. Gara-gara tidak mengamalkan langkah penjarakan sosial, lebih 20 disahkan positif COVID-19 selepas menghadiri majlis perkahwinan di Abu Dhabi. Emiria Arab Bersatu UAE pada awalnya melarang perhimpunan sosial termasuk perkahwinan pada bulan Mac sebagai sebahagian daripada langkah untuk membendung penularan coronavirus melalui interaksi kumpulan. Namun pihak berkuasa menarik semula sebahagian besar arahan sekatan dan membenarkan kegiatan komuniti di tempat awam termasuk sukan dan pusat membeli belah tetapi dengan langkah-langkah penjarakan sosial. Menurut Pusat Kesihatan Awam Abu Dhabi, para tetamu di majlis perkahwinan itu didapati positif selepas gagal menjaga jarak sosial. UAE melaporkan 58,913 kes coronavirus yang sebahagian besarnya telah pulih. 344 kematian direkodkan. Sementara itu di Vietnam, penjarakan sosial diperkenalkan semula di pusat bandar Da Nang selepas kes COVID-19 kedua tempatan dikesan di kawasan tersebut. Vietnam kembali berwaspada setelah pihak berkuasa mengesahkan jangkitan tempatan yang pertama sejak April dan satu lagi kes pada Isnin, kedua-duanya di Da Nang, tempat tumpuan pelancong. Pihak berkuasa tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai bagaimana kedua-dua jangkitan itu diperolehi dan kaitannya. Langkah-langkah penjarakan sosial di bandar ini akan berkuat kuasa sehingga diberitahu lebih lanjut. Da Nang akan berhenti menerima pelancong masuk selama 14 hari sementara semua acara keagamaan, sukan dan budaya ditangguhkan. Wajib memakai pelitup muka dan dilarang berhimpun lebih 30 orang di tempat awam. Pengesahan dua kes baru ini juga telah mendorong pihak berkuasa untuk meningkatkan tindakan keras terhadap pendatang asing tanpa izin. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.